Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini sehingga kita dapat hadir dalam satu majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita ini. Tuan-tuan hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan menyambung pembahasan kitab Fiqh Aulawiyat. Sebelumnya saya ingin sedikit merangsang kita semua untuk kita menyadari sesuatu yang mana kadang-kadang kita lupa. Jadi biasa kebiasaan pada kuliah saya biasa buat rangsangan-rangsangan sebelum kita baca kitab. Kerana rangsangan ini, semangat ini perlu bagi kita. Tanpa semangat iman, semangat Islam, semangat kebaikan ini, kita tak sampai ke tempat ini. Walaupun apa sahaja kemudahan yang Allah bagi kepada kita, walaupun Allah bagi kemudahan, kita terfikir sampai, boleh sampai, tapi kita tak boleh sampai juga kalau tak ada rangsangan-rangsangan kebaikan. Sekarang Allah bagi kemudahan yang pelbagai kepada kita. Dengan keretanya, kalau setakat kereta boleh sampai, kereta sedap duduk, tekan dan ujung jari je sampai. Sejuk pula. Di sini sejuk, aircon. Kemudahan pelbagai. Bermakna tanpa rangsangan-rangsangan yang baik, kita sebutkan, kita ulangkan, maka diri kita ni sentiasa diselimuti oleh nafsu yang sangat-sangat tebal. Kerana dalam diri kita sentiasa ada peperangan yang amat dahsyat. Peperangan antara nafsu, peperangan antara kebaikan dan keburukan. Semua kita ini nakkan dicintai oleh Allah. Itu kunci dia. Semua kita nak masuk syurga. Kalau kita tengok Ah Chong, Ah Meng, you nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga. Kita tanya orang yang beli nombor ekor, kamu nak masuk syurga tak? Orang Islam, nak masuk syurga? Nak. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang nak kebaikan. Orang mencuri sekalipun, dia pun nak kebaikan juga. Kalau tak kepada diri dia, nak kepada anak dia. Semua orang nak kebaikan. Kita nak sosok yang bersegera pergi ke masjid menunggu waktu salat, nak kebaikan. Kita nak sosok manusia yang bangun tengah malam untuk bermunajat. Kita nak benda tu. Kita nak sosok orang yang baik. Kita nak orang yang beriman. Kita nak orang yang bahagia. Kalau dalam rumah tangga sehari 10 kali bergaduh, 10 kali bergaduh. Kalau kita tanya isteri, nak bahagia tak? Nak. Dia suami nak bahagia? Nak. Tapi dia nak buat macam mana bahagia tak tahu. 10 hari bergaduh, tuan-tuan. Sehari 10 kali bergaduh. Kita nak orang yang sentiasa bersedekah. Kita nak orang yang sentiasa berzikir. Kita nak orang yang sentiasa redha. Kita nak orang yang sentiasa berbuat kebaikan. Tetapi dengan apa? Dengan kekuatan apa kita nak begitu? Dengan kekuatan yang ada pada sekarang ini, dengan kekuatan media yang telah menarik kita jauh daripada kebaikan, dengan kekuatan kawan-kawan yang sentiasa mengheret kita jauh daripada kebaikan, dengan kekuatan apa? Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, kekuatan ini tidak ada tempat lain, tidak ada di pasar malam.
tidak ada di majlis-majlis lara, tidak ada di tempat-tempat yang mana tidak dibacakan hadis dan Al-Quran. Kekuatan itu ada dalam majlis seperti kita buat pada hari ini. Kekuatan itu ada dalam membaca Al-Quran, ada dalam mentelaah buku-buku tentang Islam, tentang kekuatan diri, tentang ibadah, tentang zuhud, tentang memegang dunia dalam tangan. Saya telah bahas hari itu tentang dunia. Letakkan dunia di tangan, bukan dunia berada dalam hati. Bila dunia berada dalam hati, maka dunia akan mengontrol kita. Bila dunia itu ada dalam tangan kita, maka kita yang mengontrol dunia. Jadi kekuatan ini perlu kita semak selalu, perlu kita bina selalu, perlu kita bajai selalu. Semoga dengan kekuatan ini kita boleh buat sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita buat sekarang ini. Tuan-tuan hadirin hadirat Allah sekalian, jadi kita akan mampu dapat melakukan sesuatu yang lebih besar jika kita dapat membebaskan kehendak kita dan membebaskan hati dari belenggu kekuasaan nafsu. Kita boleh buat sesuatu yang paling besar jika kita boleh membebaskan diri kita daripada hawa nafsu. Kalau kita nak bincang tentang hawa nafsu ni panjang, satu tajuk mungkin berbulan-bulan tak habis. Kita dah faham tentang hawa nafsu, apa yang dikehendaki dalam diri kita bukan kepada kebaikan, itu adalah hawa nafsu yang mengajaknya. Kalau kita dapat bebaskan dia daripada kehendak-kehendak itu, maka kita akan mencapai seorang hamba Rabbani, hamba yang mana sentiasa tunduk apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Oleh itu kita harus menundukkan jiwa kita ini untuk mendapatkan kekuatan tadi. Kalau kita fikir kekuatan apa yang boleh kita datang pada hari ini, selepas balik ni dapat duit tak RM10 atau RM20 seorang? Tak dapat. Keluar duit ada, sekali main tabung. Tuan-tuan jaga. Main tabung sekali, saya ustaz promo buku pula, lepas RM100. Sebab ada sesuatu dorongan, ada satu kekuatan untuk kita sentiasa berada dalam kebaikan. Kekuatan itu sentiasa perlu kita semai dan kita bajai. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung dalam tajuk mengutamakan ilmu daripada amal. Saya rasa telah baca tajuk itu ataupun tak habis lagi. Muka surat 57. Boleh tengok muka surat 57. Yang baru-baru yang belum pernah lagi dengar syarah kitab ini, insya-Allah sedikit bahawa kitab ini dia bukan kitab fiqh yang biasa fiqh tentang pendapat apa, bukan. Walaupun nama fiqh, tapi dia memberikan satu pengetahuan kepada kita. Kita nak dahulukan yang mana dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ni banyak pilihan. Banyak pilihan. Kalau kita pergi pasar malam banyak pilihan. Orang jual laksa pun ada 5-6 orang. Ambil mana satu laksa. Kita tengok, oh laksa ni sedap, tapi orang jual ni tak pakai tudung. Ambil mana satu. Laksa ni sedap, bolehlah makan, kurang sikit. Tapi yang orang jual ni Masya Allah, pulang alik pergi masjid dengan kuliah agama, nak pilih mana satu. Itu keutamaan dalam makanan, dalam Islam, dalam perundangan, dalam fiqh, dalam kehidupan kita. Begitu juga kita banyak pilihan, dihidangkan dengan berbagai pilihan. Nak pilih mana satu? Pilih makanan yang sedap, yang murah. Orang masak dia dekat kepada Allah. Sedang masak tu berzikir. Nampak? Ini orang masak, Masya Allah lah. Masa jual tak pakai tudung, masa masak kita tak tahu. Itu orang perempuan lah. Orang lelaki tak kisah kan, pakai kain melekat atas daripada pusat, tak apa. Kita tengok kelebihan ini sebenarnya memberi sesuatu impak dalam kehidupan kita. Ini sedikit latar belakang tentang kita. Ilmu pengetahuan mesti diawalkan daripada amal.
Tak boleh amal dulu. Kita nak amal macam mana tak tahu. Sebab tu kalau kita nak solat, untuk sahnya solat, kita kena belajar. Tak boleh kita tengok orang sembahyang berrukuk, sujud, kita pun buat macam tu. Sebab tu ada orang buat cerita, walaupun dia cerita, tetapi dia iktibar, tak pernah sembahyang. Dia juga kahwin dengan anak Tok Imam. Biarlah cerita kan, cerita. Betul tak betul tu kisah lain. Orang cerita, sebab cerita ni tak ada sanad. Kalau orang hadis kena ada sanad kan? Sebabkan kahwin dengan anak Tok Imam, terpaksalah juga pergi ke masjid. Tok Imam tak ada. Nampaklah anak nampak dia. Di kisah ini tak pernah sembahyang, tak pernah tahu sembahyang, bila tolak jadi imam terus. Nampak macam mana? Takbir, baca duk sangkut, orang belakang kata tak habis-habis kata imam. Kan aku kata aku tak reti kau tak tolak juga. Habis. Sebab amal tanpa ilmu. Itu kisah. Dalam kehidupan kita banyak berlaku. Di antara keutamaan penting dalam syariat adalah mendahulukan ilmu daripada amal. Ilmu datang mendahului amal, ia merupakan panduan dan petunjuk amal. Disebutkan dalam hadis Muaz, ilmu itu pemimpin sedangkan amal adalah pengikutnya. Ilmu dulu tuan-tuan. Ilmu dulu. Sebab ilmu itu sebagai pemimpin. Kita nak lakukan sesuatu amalan. Ni perempuan nak masak ni. Nak masak satu resipi. Boleh masak dulu, lepas tu baru baca buku? Tak boleh. Banyak buku dulu, study dulu macam mana nak bubuh apa, nak letak apa dulu, garam banyak mana dan sebagainya. Baru pergi masak, baru pergi ke dapur, test sekali, oh jadi. Tapi kurang sedap, ada bahan-bahan yang kurang, buat kali kedua, tambah lagi. Begitu juga ilmu. Untuk itu Imam Bukhari meletakkan bab ilmu dalam sahihnya dengan tajuk bab al-ilm qabla qaul wa amal. Imam Bukhari ni dia meletakkan tajuk dalam hadis dia, dalam kitab hadis dia, bab ilmu sebelum berkata dan amal. Sebelum kita nak kata apa ni, sebelum kita nak beramal, ilmu dulu. Sebab tu ilmu ini menjadi satu mercu tanda kepada orang-orang Islam. Sepatutnya tidak ada kejahilan dalam Islam ni. Sebab Islam dengan hadisnya, dengan ulama'-nya menekankan tentang ilmu. Tidak ada sebab bagi orang Islam ni jahil. Sepatutnya kita tak kata ilmu ni ilmu tentang agama sahaja. Tidak. Kita tak kata. Sebab ilmu dalam Islam ni sangat-sangat luas. Hari ini teknologi telah berkhidmat kepada kita kerana majunya ilmu. Teknologi telah berkhidmat kepada kita. Kalaulah tak ada kereta, tuan-tuan, puan-puan, daripada jauh boleh datang kuliah. Mungkin lepas subuh kita dah bertolak lah. Ya susah. Sebab tidak ada ilmu, tidak ada teknologi. Tidak ada teknologi, tidak ada yang berkhidmat kepada kita. Ilmu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam Islam. Bukan ilmu agama sahaja, tetapi ilmu yang lain. Hari ini kalau kita di rumah, kalau dulu mungkin pakai mesin basuh minuman sahaja, teknologi. Tapi dah lama-lama pakai lambat. Selagi nak pusing, lagi nak buang air, nak bilas, lambat. Kita nak beli yang auto. Dulu beli kipas di rumah, sangat nak ikon. Dulu beli TV besar, letak makan ruang. Beli yang melekat terus kat dinding. Teknologi berkhidmat kepada kita. Kita nak semua yang senang. Kalau ada mesin apa kita nak kata? Mesin basuh pinggan. Kita nak mesin basuh pinggan. Mesin apa lagi? Mesin lipat
selipat kain kalau ada kita nak juga. Sebab ilmu itu mencipta teknologi berkhidmat kepada kita. Kita nak menyelipat kain, kita bubur situ, lagi kita bubur dalam, terus lipat, setrika lagi. Daripada ilmu, bukan daripada benda lain. Sebab tu dalam Islam disebut bahawa jika satu-satu tempat, satu-satu negara, satu-satu kampung tidak ada ahli, orang Islam tidak ahli dalam satu-satu bidang, maka wajib bagi orang Islam untuk menyediakan seorang ahli. Wajib. Nak jadi doktor ni, ilmu doktor ni dia sunat. Tetapi jika orang Islam dalam kampung tersebut, dalam bandar tersebut, semua doktor ni semua orang kafir, maka menjadi kewajiban kepada orang Islam untuk menyediakan seorang doktor Islam. Jadi wajib. Ilmu tanda aras kepada sesuatu dalam Islam. Para pensyarahnya berkomentar mengatakan bahawa dengan percantuman bab seperti ini, Imam Bukhari ingin menunjukkan bahawa ilmu merupakan syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Dalam mensyarahkan bab, bukan mensyarahkan hadis, kata bahawa Imam Bukhari meletakkan bab ilmu sebelum berkata dan beramal ini menunjukkan bahawa syarat sahnya amal, syarat sahnya kita berkata dengan ilmu. Kita nak bercakap ni tak ada ilmu, tuan-tuan, puan-puan, tak laku. Orang jual ubat ni kat kaki lima, dia ilmu tinggi. Kalau di sini ada seorang jual ubat dibawa ular, dibawa ular, bawa ular dengan kita tengok penuh budak-budak, orang dewasa, ustaz-ustaz pun ada. Bukan nak beli ubat, nak tengok ular. Tapi dalam dia nak sebut kebaikan, dalam dia nak tunjuk ular tu, disebut kebaikan ubat. Ini menyebabkan kita nak beli ke tak nak ni, nak beli ke tak nak ni. Dan ubat tu kat rumah kita berlambak lah. Minyak urut lah, minyak apa, dia kata ni kalau sengat ni sembuh dandan. Tengok tangan dia puntung dah sebelah kena sengat, tak sembuh pun kan. Ilmu sebelum nak cakap ni ada ilmu. Jadi sahnya amal kita kerana ada ilmu. Kita salat tanpa ilmu tak sah, tuan-tuan. Kita puasa, tok kita duk ajar kita puasa, tapi kita tak baca buku tentang puasa, tak sah. Kita salat, kita mengaji, kita beribadah, tak ada ilmu, tak sah. Untuk menguatkan pendapat, Bukhari mengutamakan dalil ayat serta hadis yang memperkuat pendapatnya. Misalnya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Sahnya amal kerana ilmu. Kita tengok hadis bawah. May yuridillahu bi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang hendak Allah baik, memperbaiki dia, ia difahamkan kepadanya tentang agama. Allah nak kebaikan kepada kita, Allah fahamkan kita dengan agama, bukan dengan yang lain. Nak kebaikan kepada kita, Allah detikkan hati kita untuk kita datang ke majlis-majlis ilmu. Bukan senang datang majlis ilmu. Di mana-mana majlis ilmu biasa perempuan ramai, tidak menyaksikan. Mungkin perempuan ni jin dia kurang sikit, laki ni jin dia besar-besar. Ataupun orang perempuan ni tabiat untuk kepada kebaikan tinggi, orang lelaki kurang. Tadi dalam hadis menyebut orang paling ramai dalam neraka adalah orang perempuan. Apa sebabnya? Orang perempuan ni, masya-Allah. Kalau hadis, kalau Al-Quran menyebut az-zaniyatu waz-zani, dalam ayat menyebut tentang ayat zina, disebut perempuan dulu. Penzina perempuan dan penzina lelaki.
Bermakna perempuan ni semua kepada mukaddimah keburukan perempuan. Kenapa dia dirogol? Karena pakai Masya Allah ketat. Siapa salah? Perogol salah dulu ke perempuan yang memakai pakaian ketat salah dulu? Perempuan. Cuba pakai cadar, pakai furdah, pakai elok, dia pun tengok takut juga. Mana dah tahu. Ini dengan pakai Masya Allah menarik sesuatu. Sebab tu dalam hadis menyebut bahawa orang perempuan ramai dalam neraka karena mendedahkan aurat. Mulut yang susah nak tutup. Tabiat. Tetapi perempuan sangat rajin solat malam, lebih daripada lelaki. Tak boleh challenge. Saya tengok keluarga saya, mak mertua saya, Allah yarhamah, walaupun tak boleh bangkit dah, duduk di katil dengan kursi roda, salat malam tak pernah tinggal. Tak pernah salat malam. Kalau saya bangun pukul 3, dia duduk salat. Saya bangun pukul 4, dia duduk salat. Saya bangun pukul 5, dia duduk salat lagi. Kadang kita bangun seminggu sekali je. Kalau bukan bangun minum air ke buang air kan, salat sesekala, dia duduk salat tiap-tiap malam dia salat. Itu orang perempuan. Allah bagi kelebihan kepada orang perempuan. Apa sahaja kita nak buat mesti ada ilmu. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan, maka Allah berikan kefahaman kepada kita tentang ilmu. Terus, adapun yang dijadikan rujukan awal agar mendahulukan ilmu daripada amal adalah bahawa ayat yang pertama yang diturunkan, iaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu tu, Iqra, baca. Dengan baca dapat ilmu, bukan buat dulu. Dalam surah Al-Mudaththir disebut, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan, baru amal. Iqra dulu, baca dulu. Ayat selepasnya, surah selepasnya disebut, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan. Selepas turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, selang beberapa hari turun surah Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Rasulullah takut kerana didatangi oleh namus disebut, oleh malaikat yang memeluk Rasulullah. Malaikat sebut Iqra, Rasulullah tak baca. Kedua, Iqra, tak baca juga. Iqra yang ketiga tak baca. Lalu malaikat peluk Rasulullah ni sehingga Rasulullah kata tulang rusuk dia macam nak berceraga. Sehingga Rasulullah kata dia nak bernafas tak boleh. Selepas malaikat peluk dia, malaikat lepas, baru dia disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu konsep dalam kita nak mendidik ni. Kita dekat dengan pelajar baru boleh sampai ilmu. Macam malaikat dekat dengan Nabi. Apabila Rasulullah mendengar Iqra daripada malaikat, Rasulullah tak kenal malaikat. Dia tak tahu. Bila malaikat peluk dia, ada kedekatan. Kenal, maka baru Rasulullah SAW dapat membaca daripada mula sampai habis. Didahulukan ilmu atas amal disebabkan ilmu lah yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Kita nak amal sesuatu ni dengan apa neraca dia. Kita nak lakukan sesuatu analisis, apa neraca dia. Kalau sekarang masalah sejarah orang bangkitkan, kita pun sibuk tentang sejarah. Sebelum tak bangkit tak sibuk pun. Lepas ni orang bangkit apa lagi? Oh, sibuk, seluruh Malaysia sibuk tentang sesuatu. Sejarah tak boleh menipu, betul. Tapi orang boleh menipu. Siapa buat sejarah? Orang yang buat. Saya berkesempatan, saya pergi USM baru ni, saya jumpa seorang pakar sejarah, kawan di USM. Dia cerita tentang sejarah. Bahkan yang tak pernah dengar, yang tak pernah baca di buku pun dia cerita semua. Dia tak takutlah cerita kat saya kan, tapi saya rakam. Bukan tak mendengarkan tuan, untuk saya dengar sendiri. Apa yang berlaku sekarang, dia cerita semua. Dia sebagai seorang ahli akademik, dia tak bersindung di politik,
bawah politik, dia cerita apa sebenarnya yang berlaku, kenapa begini, kenapa jadi begini. Yang kita semua sibuk, yang ni. Kena ada ilmu, kena kaji, kena baca. Kena baca dari pelbagai sudut, dimensi ilmu. Sekarang sejarah ni, dia kata dia telah berubah. Telah berubah dengan sendirinya, diubah oleh penulis-penulis baru. Yang mana kalau sebelum ni menekan haluan-haluan kiri. Sebab haluan kiri, dia pun sebut haluan kiri. Haluan-haluan kiri ni mereka kata tak bagus, ini dan itu. Siapa yang masuk haluan kiri semua tak bagus. Sebenarnya haluan kiri lah yang membangunkan sesuatu untuk haluan kanan ikut tengok, macam sekarang ni lah. Apabila haluan kiri bangun buat sesuatu yang besar, agak progresif, agak aktif, haluan kanan tengok dan buat macam tu juga. Sejarah akan berulang. Kita kena belajar dengan sejarah. Oleh kerana itu, kita banyak dapati para ulama penulis terdahulu yang sentiasa mengawali karya mereka dengan kitabul ilm. Semua kitab-kitab hadis ni ataupun kitab-kitab yang dikarang yang besar semua mula dengan kitabul ilm, kitab ilmu dulu. Bukan kitab amal terus. Kitab ilmu dulu. Saya baca muka surat 58 lah. Saya tak baca surat tu. Kalau baca tu ni tuan-tuan perempuan macam Jepang tak apa kan. 11 apa yang penting. Fiqh keutamaan yang kita sedang bincangkan ini dibina di atas asas ilmu, bukan asas-asas yang lain. Tajuk-tajuk poin-poin yang dibincangkan berasaskan ilmu. Dengan itu, dengan ilmu kita tahu yang harus dilakukan, didahulukan, dan apa yang harus diakhirkan. Macam kita sebut tadi, nak akhirkan ini dulu, nak awalkan ini dulu. Sebab keadaan, sebab keadaan kan, sebab orang, sebab itu dan sebab ini. Sebab tu ada ilmu. Ni orang baru masuk Islam, kita suruh jom sembahyang tasbih, dia sembahyang tasbih terus. Lepas sembahyang tasbih ni, taubat alaihim, tak mau buat dah, tak mau masuk Islam dah, terus lari sembahyang tasbih. Sembahyang lah 2 rakaat. Sembahyang biasa dululah. Keadaan, mana utama dulu? Yang buat ini dulu ke buat ini? Tempat apa yang diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, barang siapa beramal tanpa ilmu, maka yang rosak lebih banyak daripada yang benar. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, barang siapa yang bercakap tanpa ilmu, barang siapa yang berbuat sesuatu tanpa ilmu, maka yang rosak lebih besar daripada yang baik. Kita biasa dengar cerita tentang seorang abid Bani Israel, seorang ahli ibadah Bani Israel. Ahli ibadah je, dia ibadah berpuluh-puluh tahun ibadah. Jin pun dah tengok dia lali lah, tak boleh nak kacau. Pada suatu hari jin ni pun dia pandai, dia pun usik juga. Dia tiap hari ada perempuan yang cantik lalu depan rumah dia. Tiap-tiap hari dia tak terkesan pun. Pada suatu hari jin pun order dia terkesan. Cerita dia, bila dibentangkan sesuatu kepada dia, nak perempuan ke, nak Arab, nak membunuh. Bila dia tak ada ilmu nak membandingkan itu, dia pilih Arab. Dia kata Arab ringan sikit. Kalau bunuh ni memang dosa besar lah. Dia rasa kalau zina ni lagi dosa besar. Kalau Arab ni mungkin ringan sikit. Bila dia telah berzina, bila dia takut, dia telah membunuh perempuan tersebut. Dia mabuk, dia telah membunuh. Maka sebabkan dia tak ada amal, tidak ada ilmu, dia pilih minum arak.
Dia minum arak, dosa besar. Dia membunuh pun dosa besar. Semua dibuat 3 serangkai. Karena tidak ada ilmu. Kenyataan ini disifatkan kepada kumpulan Khawarij. Mereka memerangi dan membunuh Ali bin Abi Thalib, sekalipun keutamaan dan peran khalifah keempat ini demikian besar dalam membela Islam, serta kedekatannya terhadap Rasulullah sama ada kerana keturunan, menantu maupun kecintaan semata. Mereka menghalalkan darahnya dan darah orang Islam lain di sekitarnya dengan dalih mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kisah pembunuhan Utsman dan pembunuhan Ali. Apabila Utsman memerintah, maka seorang yang bernama Abdullah bin Sabah yang menjadi ikon kepada Syiah, yang mana sarjana-sarjana Islam mengatakan bahawa pembentukan Syiah didalangi oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini dia seorang Yahudi yang sangat-sangat benci kepada Islam. Apabila Islam lebih kuat, apabila Islam telah meluas, dia tidak boleh memerangi Islam daripada luar. Maka dia masuk Islam dengan tujuan dapat memerangi Islam dari dalam. Abdullah bin Sabah. Maka disebarkan fitnah, katakan bahawa Utsman ini dia latih kroni-kroni dia sahaja. Ini yang kita baca dalam buku sejarah. Sejarah kita pun yang kita baca sekarang ni, Utsman ni lemah dia. Dia melantik gubernur-gubernur ni daripada kroni-kroni dia sahaja. Bagi banyak hasil pada kroni dia, banyak mengikut pendapat orang lain. Utsman. Maka timbul pembantahan daripada setiap negeri. Pada akhirnya dia telah dikepung dan dia telah dibunuh. Abdullah bin Sabah. Dalam kekacauan pemerintahan pada masa itu dilantik Ali. Pemberontaknya melantik Ali. Apabila Ali telah dilantik, Abdullah bin Sabah kata Ali pun konspirasi nak membunuh Utsman. Nampak? Dia nak lagakan antara orang Islam. Ali pun berkonspirasi, berpakat untuk membunuh Utsman. Lepas tu apabila Utsman dibunuh, orang angkat dia, sebenarnya dia nak memegang khalifah. Lepas tu Utsman dibunuh. Padahal dalam sejarah disebut puak-puak yang ingin membunuh Utsman ini mengajak Ali, mengajak Zubair untuk bersama mereka. Ali kata, aku tak mau. Ringkasnya. Dan kamu ini dilaknat oleh Allah, membunuh khalifah, ingin membunuh khalifah. Apabila Ali jadi khalifah, maka Ali telah dituduh. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur, dia telah menuntut balas atas darah Utsman. Katakan Ali, wahai Ali, kamu buatlah qisas kepada pembunuh Utsman. Ali tak buat kerana Ali kata, alasan Ali, pada masa itu pemberontak lebih kuat daripada kita. Maka timbul lagi prasangka bahawa Ali memang bersekongkol dengan pemberontak untuk menjatuhkan Utsman. Maka setelah itu terjadi peperangan Siffin, peperangan Jamal, peperangan antara Ali dan pengikutnya dengan Aisyah, Masya Allah, isteri Rasulullah. Peperangan dengan sahabat-sahabat yang lain, untuk beribu-ribu orang Islam mati karena peranan yang ditaburkan oleh Khawarij, peranan yang ditimbulkan oleh pemberontak yang disebarkan fitnah oleh Abdullah bin Sabah. Jadi Khawarij ini mereka membunuh Ali. Mereka katakan Ali ini telah teruk daripada pemerintahan dia. Ali bunuh-bunuh. Padahal keutamaan Ali lebih besar daripada apa yang mereka tuduh. Keutamaan, kita nak keutamaan.
ketika salah seorang, itu surat 59, sahabat meminta Rasulullah SAW untuk membunuh orang yang angkuh, beliau segera melarangnya. Beliau takut muncul kumpulan yang sesuka selera sendiri. Sebagaimana beliau menggambarkan, kamu akan meremehkan salat kamu dibanding dengan salat mereka. Apa maksud dia? Puasa kamu bila dibanding dengan puasa mereka, dan amal kamu dibanding dengan amal mereka. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melebihi tenggorokan, kerongkong sahaja. Dan mereka mudah keluar dari agama bagaikan anak panah terlepas daripada busurnya. Rasulullah tak bagi, kalau siapa yang buat kemungkaran ini, kita bunuh dia. Allah tak bagi, nak membuka fitnah yang lebih besar lagi. Apabila Uthman dibunuh karena tuduhan bahawa dia ni lemah dalam mimpi, kerana dia bagi pada kroni dia tuduhan, semua tuduhan, kita rasa akan selesai masalah. Bunuh Uthman, terbuka luas pintu fitnah pada orang Islam. Itu dalam hadis menyebut. Saya sekarang sedang mengkaji hadis-hadis tentang interaksi antara pemerintah dan rakyat dalam tesis PhD. Dengan masyarakat, dengan pemerintah ini, kita rasa nak jatuhkan pemerintah. Lepas jatuhkan pemerintah, dapat pemerintah baru, lebih teruk lagi. Nak buat macam mana? Dalam Islam, kita islah. Ada kita jatuhkan, ada kita islah. Kita membina. Sebelum nak bina orang lain, bina kita dulu. Bila kita bagus, baru kita bina masyarakat, baru kita bina keluarga. Bila semua orang bagus ini, semua orang bagus, maka tidak ada alasan untuk orang lain tak bagus. Saya cerita, saya bagi satu contoh. Di highway, kenapa ada surau? Kerana ada orang solat. Kalaulah di highway tak ada orang solat, tak payah buat surau. Kena ada orang yang baik dulu, baru boleh jadi. Kena ada orang lakukan dulu, baru benda tu boleh jadi. Pihak PLAS ni tak akan buat surau jika orang berhenti tak semayang. Pihak PLAS buat surau kerana ada orang semayang masa berhenti. Mana nak mula siapa dulu? Orang semayang dulu. Orang semayang dulu, boleh semayang tanpa surau. Tapi kalau ada surau tak ada semayang, jin beranak situ. Ada setengah-setengah taman di tempat kita ni ada surau. Sebab polisi buat taman, kalau besar kena ada surau. Ada setengah taman, surau ni tempat jin beranak. Tak ada orang, tak ada jemaah. Itu konsep dia. Kita nak bagi satu yang besar ni, kita nampak 100% baik, kita pun buat sesuatu. Macam revolusi di Mesir. Revolusi di Mesir, keadaan paling teruk di Mesir apabila rakyat telah ada kesedaran, telah ada kefahaman, maka benda tu lambat ataupun cepat dia akan jadi juga. Ayam mengeram 21 hari. Kita nak cepat, kita pergi 15 hari, kita pergi dah, awak tak menetas lagi, kita pun ketuk dia, ketuk. Dia punya ni pecah, tak jadi anak. Tunggu dia 21 hari. Tunggu dia 21 hari, biar dia menetas sendiri. Kerana cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, kita nak bagi menetas juga, maka tak jadi anak, dia akan rosak. Cukup syarat dah. Kalau dia mesti cukup syarat dah, bertukarnya pemerintah cukup syarat. Apabila Mesir telah begitu zalim sekali kepada rakyatnya, begitu telah mengambil Amerika sebagai kiblatnya, memerah hasil rakyat, hasil negara, memulas telinga rakyat, apa sahaja dibuat kezaliman,
maka rakyat bangkit. Sebelum ni rakyat bangkit saja masuk penjara bawah tanah. Bangkit saja, syarat tak cukup lagi. Syarat cukup, seorang saja bangkit, yang lain semua ikut. Seorang saja di Tunis bakar diri dia. Semua satu arah, sehingga Israel terkesan. Sekarang Israel sedang berdepan dengan demonstrasi. Israel sedang berdepan dengan demonstrasi rakyatnya sendiri, menuntut bahawa barang-barang murah, menuntut gaji mahal, menuntut taraf hidup masyarakat lebih baik. Kita jauh dah pergi. Arti dari kalimat la yujawizu hajirahum, tidak terfahami oleh hati mereka dengan baik, tidak dapat menyinari akal, tiada manfaat apa yang mereka baca, meskipun salat dan puasanya banyak. Tuan belajar bahasa Arab apa semua? Ada hari itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat aku, puasa aku, inna salati wa nusuki, ibadahku, hidup aku, matiku kerana Allah. Itu makna dia, tapi kita tak faham. Hidup kita untuk benda lain, mati kita untuk benda lain, salat kita untuk benda lain. Sebab tak faham. Kita nak amal sesuatu kena faham. Kalau kita pergi haji, kita ikut manasik haji, kita nak semayang di sini kena ambil wudu ikut Syafi'i. Kita pergi Arab ambil wudu mazhab lain. Kenapa? Seolah Islamnya ada pemisahan. Tak boleh begini, tak boleh begini. Syaratnya kita tahu hukum yang disebutkan cukup. Tak payah nak ambil, kita niat saya nak ambil wudu ni ikut mazhab lain. Islam ni seolah-olah agama yang paling susah sekali. Susah sangat Islam. Yang penting kita tahu Imam Syafi'i mengatakan bahawa bersentuh dengan perempuan adalah batal. Hadis ayat Quran menyatakan aula mastumun nisa. Imam Hambali mengatakan tidak batal, karena yang disebutkan menyentuh perempuan itu bukan sentuhan yang biasa, sentuhan jima. Kita tahu hukum itu, cukuplah, tak payah nak niat ikut mazhab apa, tak payah. Kita tahu hukum sahaja cukup bagi kita. Tidak terfahami oleh hati mereka dengan baik, walaupun mereka baca Quran, tak faham. Sekarang ada tafsir. Tuan-tuan, perempuan beli tafsir yang saya jual? Tak dah beli. Tak dah beli, boleh minta kan? Tak faham. Baca dah 10 tahun, 100 kali khatam tak faham Al-Quran. Kalau tak boleh faham semua, jangan tinggal semua. Baca yang tafsir biasa pun tak apa. Sebab kita nak Al-Quran itu mendidik kita. Bahaya kumpulan ini tidak pada hati dan niat jahatnya, tetapi pada akal dan pemahamannya. Sebab tu kadang-kadang kita tengok satu kelompok, dia bukan jahat, tapi tak faham bahawa benda itu tak boleh. Benda tu tak boleh sebab tak ada ilmu. Dia buat sesuatu, dia ingat niat dia baik, dia nak buat sesuatu yang baik, niat dia. Tetapi tindakan itu boleh memudaratkan orang lain kerana tidak ada ilmu. Kita berbincang tentang ilmu dulu. Kita nak buat sesuatu, ilmu dulu. Mereka mengambil manfaat dari kitab, bahkan mereka membacanya secara istiqamah, tetapi pembacaan tidak disertai dengan suatu kefahaman. Suatu kefahaman kepada suatu ilmu. Kita baca dulu, kemudian kita fikirkan, kemudian kita fahami dan kita amal. Tapi adat kita ni, kita nak khatam Al-Quran. Sistem kita lah. Anak-anak ni cepatlah khatam, buat majlis besar-besaran khatam. Seolah-olah kita belajar Al-Quran ini untuk khatam.
Lepas khatam letak Al-Quran atas lemari. Tahun depan ambil, dia habuk. Sapu habuk. Belajar Al-Quran untuk khatam. Khatam itu penanda aras kita dah boleh baca, itu saja. Penanda aras kita telah pernah habis. Bukan bila khatam habis. Khatam pun dah buat majlis lah, tinggal Al-Quran. Untuk apa kita buat? Kita baca Al-Quran untuk kita nak memahami. Macam mana nak fahami? Kena habis dulu, boleh baca dulu, fahami makna dia dulu, baru boleh amal. Untuk amal. Bawah sekali surat 59. Untuk itu Imam besar Hasan Al-Basri mengkhawatirkan orang yang sibuk beribadah dan beramal sebelum menguasai dengan baik ilmu serta pemahaman terhadap ajaran agama, kerana ia berkata tegas, orang yang beramal tanpa disertai ilmu seperti seorang yang berjalan tidak di jalurnya. Ini biasa saya sebut. Kita nak pergi KL, pergi Getul, tengok tulis Kuala Lumpur Ipoh, ada kat atas tulis Bukit Kayu Hitam, tak ada signboard, kita pun ambil kiri, masuk highway juga, pergi terus, tengok sempadan Thailand. Silap dah, sebab tak ada ilmu, tak ada signboard kat atas, tanpa jalurnya. Seorang pekerja tanpa ilmu akan merosak pekerjaannya lebih besar, lebih banyak daripada yang boleh ia perbaiki. Kerja kilang, orang suruh pasang skru sini, pasang skru tempat lain. Barang-barang elektrik, orang cucuk current, pak meletup. Bukan baik jadinya, mudarat jadinya semua. Maka tuntutlah ilmu dengan tidak membahayakan ibadah, dan kejarlah ibadah dengan tidak membahayakan ilmu. Masya Allah, ini tinggi tuan-tuan kataan. Tuntutlah ilmu supaya kita tidak membahayakan ibadah kita. Bahaya macam mana? Tak sah. Tak sah ibadah kita tanpa ada ilmu. Nak semayang apa sekalipun tanpa ilmu tak sah. Kita nak semayang tasbih ke, kita nak semayang hajat ke, istikharah ke, sunatlah. Sesungguhnya suatu kumpulan mengejar ibadah dengan meninggalkan ilmu sehingga mereka memerangi umat Muhammad. Ada setengah-setengah kumpulan kejar ibadah, kejar ibadah ni, buat ibadah itu, ibadah ini. Ada satu tempat, mungkin di sini juga berlaku. Bila bulan puasa ni, mereka bersuluk. Apa dipanggil sini? Kalau belah-belah Kedah, belah-belah dalam-dalam masih ada lagi kat sini. Suluk, suluk juga, suluk. Lelaki perempuan pergi suluk. Kalau lelaki pergi suluk, anak di rumah kelaparan. Kalau perempuan pergi suluk, suami di rumah tak ada yang masak. Pergi suluk tu beribadah sunnah. Pergi satu tempat, duduk situ beribadah, ada zikir, solat, sunat. Sedangkan memberi makan, memasak, menyiapkan hidangan kepada suami adalah wajib. Wajib dan wajib sama sekali, tak boleh tinggal. Kenapa kita nak kejar sunat, tinggal yang wajib? Berdosa. Bukan dapat pahala suluk tu. Zikir subhanallah, sekali malaikat kutuk subhanallah, mampun ke Allah, subhanallah, mampun. Nampak tak? Kita kejar sesuatu yang sunat, tinggal yang wajib. Kalau orang perempuan, tak ada suami dah, tak ada suami dah, tak boleh juga. Sebab perempuan ibadahnya lebih baik di rumah. Semayang perempuan lebih baik di rumah. Semayang lelaki lebih baik di masjid. Saf perempuan yang utama adalah di belakang sekali, saf lelaki di depan sekali. Di belakang sekali bermaksud kalau ada saf perempuan 5 saf, depan saf sekali bagi kanak-kanak, itu yang betul. Bagi kanak-kanak. Kalau tak ada penghadang lah, kalau ada penghadang tak payahlah sebab ada penghadang. Saf kanak-kanak bagi lelaki di belakang. Belakang sekali. Dia belakang sekali ada tafsiran sama ada masjid tu belakang sekali perempuan, ataupun dalam saf semua saf di belakang sekali perempuan. Tafsiran dia bermaksud afdalnya di mana? Jangan nak kata
Sembahyang masjid tiap-tiap kali waktu ni 25 ganjaran dan banyak ganjaran lain. Kita pun pergi ke masjid. Suami balik kerja nak makan, Allah Akbar, tak ada makanan. Sibuk nak kejar. Sedangkan yang wajib sana. Perempuan banyak pahala. Tak bangun malam pun, tak bangun malam pun, kalau suami bangun malam, perempuan dapat juga pahala bangun malam. Terutama bulan puasa. Suami bangun malam, bangun pukul 4 dah bangun dah. Zikir, baca Quran, sembahyang.